Assalamualaikum, nama saya Ilhasa Nabila binti Muhammad Shah, pelajar jurusan Kewangan Islam tahun kedua dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Produk pilihan saya untuk kajian lapangan ini ialah waffle. Waffle merupakan sejenis hidangan yang diperbuat daripada butter yang dipukul dan dimasak di antara dua acuan lempeng yang dipetakan untuk memberi kesan, bentuk dan permukaan yang terseti. Waffle telah dikenali di seluruh dunia, terutamanya di negara asalnya iaitu Belgium. Produk ini dipilih kerana ia berpotensi untuk berkembang dengan lebih meluas di Malaysia. Di samping itu, ia juga dapat mempertingkatkan kualiti produk tersebut. Selain itu, ia boleh mempelbagaikan jenis produk ini supaya kelihatan lebih kreatif dan menarik perhatian pelanggan. Wan Iliana telah menamakan perniagaan ini sebagai Gerai Acik Esa. Beliau juga telah menawarkan pelbagai jenis perasa bagi waffle ini iaitu mentega kacang, coklat, sirikaya, planta, beri biru dan strawberry. Gerai Acik Esa ini telah mula beroperasi pada November 2022. Premis ini juga terletak di Kafe Mahala Hafsah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Puan Iliana telah memulakan perniagaan ini dengan modal permulaan sebanyak RM5,000 Malaysia. Ramalan bagi hasil jualan untuk produk waffle ini ialah antara sebanyak RM200 Malaysia ke RM200 Malaysia. Saya juga telah menyediakan beberapa sudutan video dan gambar bagi sesi temu bual bersama Puan Iliana. Saya Nabila, pelajar Universiti Islam Antarabangsa. Bagaimanakah Puan akan mendapatkan idea dalam menghasilkan produk ini? Dalam menghasilkan produk ini, saya dapat idea dia nak cepatkan. So, kita nak sediakan makanan yang segera lah, kita tak perlu lama. Bagi dalam perjalanan tu, dia panas-panas makan kan. Jadi dia macam di depan tu nak buat kalkulator, nak tadi tu, macam senang juga nak dapat. Bagaimanakah sambutan yang diterima dalam kalangan pelajar? Alhamdulillah setakat ni sambutan sangat bagus. Mungkin sebab dia nak cepat ke atau faktor-faktor macam tu lah. Alhamdulillah setakat ni semua berjalan lancar. Berapa lamakah Puan telah menjalankan perniagaan ini? Perniagaan ni dah dijalankan dalam dari bulan 11 2022, dari dalam 5 bulan. Bagaimanakah proses dalam menyediakan produk ini? Proses dia, proses sekali kita akan sediakan tepung dia. Tepung ni kita akan sediakan minuman buat dekat sini macam faktor apa tu yang sediakan dia punya bahan-bahan tu susah sikit. So kita akan sediakan kat rumah. Lepas kita sampai sini, kita akan panaskan dia punya tempat ini dia. So lepas tu kita akan sediakan, kita start buat tu apabila ada dapat order lah. Kita tak buat macam ready stock ke apa, kita akan bila ada order baru kita buat lah. Kita kembangkan kualiti. Berapakah jumlah kejualan perniagaan ini dalam sehari? Dalam sehari anggarannya dalam 200 ke 250. Itu sahaja. Terima kasih kerana informasi. Kelebihan bagi produk waffle ini ialah tekstur waffle ini yang rangup kerana keunikan resepi tersendiri. Selain itu, ia juga dapat mengekalkan rasa yang sama walaupun waffle ini sudah sejuk. Namun begitu, produk ini telah menunjukkan tiada penambahbaikan untuk mempelbagaikan rasa waffle yang terkini. Tambahan pula, produk ini tidak menunjukkan kreativiti dalam penghasilan produk kerana ia kelihatan sama seperti peniaga yang lain. Setelah meneliti beberapa faktor, perniagaan Puan Iliana telah berpotensi untuk berkembang dengan lebih maju. Puan Iliana boleh membagaikan jenis perasa dan bentuk produk yang lebih terkini. Seterusnya, kadar modal dan hasil jualan boleh dipertingkatkan sekiranya langkah-langkah penambahbaikan diambil. Beliau juga boleh menaik taraf keadaan kedai supaya ia lebih bersih dan cantik. Ini adalah bagi menunjukkan imej perniagaan yang lebih baik. Puan Iliana juga boleh menerapkan kaedah pemasaran 7P iaitu melalui penerapan aspek harga, produk, promosi, tempat, orang, proses dan persekitaran fizikal. Kaedah yang pertama ialah harga. Produk waffle ini telah dijual dengan harga RM4 Malaysia untuk satu produk.
Saya ingin mencadangkan agar Puan Iliana mengaplikasikan kaedah penetapan harga iaitu harga tambah kos. Harga tambah kos bermaksud 1% kos akan ditambah ke atas kos penjual dalam menetapkan harga. Antara kelebihan bagi kaedah ini ialah ia dapat memberikan keuntungan yang diperlukan oleh sesebuah perniagaan. Selain itu, ia juga dapat menyelesaikan kos jualan sepenuhnya. Kaedah yang kedua ialah produk. Waffle ini telah dibungkus dengan beg kertas yang diletakkan dalam beg plastik. Saya ingin mencadangkan agar Puan Iliana menggantikan beg plastik tersebut dengan beg yang lebih mesra alam. Beliau juga boleh menampalkan beberapa informasi tentang perniagaan pada bungkusan tersebut seperti logo perniagaan, nombor telefon dan laman sosial. Kaedah yang kedua ialah promosi. Saya telah mendapati Puan Iliana tidak menggunakan laman sosial bagi mempromosikan produk beliau. Beliau hanya menggunakan aplikasi GrabFood untuk mendapatkan order dari pelanggan luar. Saya ingin mencadangkan agar Puan Iliana menggunakan laman sosial terkini seperti Instagram, Facebook dan TikTok supaya produk beliau dapat diiklankan di pasaran dalam talian. Kaedah yang keempat ialah tempat. Premis ini telah terletak di Cafe Mahala Hafsah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya ingin mencadangkan agar Puan Iliana menggunakan kaedah alternatif seperti pasaran dalam talian bagi menjual produk secara terus kepada pelanggan yang disasarkan. Contohnya dengan menggunakan laman sosial. Kaedah yang kelima ialah orang. Orang iaitu merujuk kepada pekerja dan pelanggan dalam perniagaan tersebut. Gabungan bagi pekerja yang baik dan pelanggan yang berpuas hati dapat membantu dalam mengembangkan perniagaan dan menjana keuntungan. Proses perniagaan Puan Iliana bermula dengan menyediakan adunan tepung waffle iaitu campuran daripada bahan mentah seperti tepung premix waffle, minyak, telur dan air. Penyediaan adunan tepung waffle ini telah disediakan terlebih dahulu di rumah beliau. Setelah beliau menerima pesanan daripada pelanggan di kafe, adunan waffle ini akan dimasukkan ke dalam mesin pembuatan waffle. Setelah itu, beliau akan menyapu inti yang dipesan pada waffle tersebut. Waffle yang sudah siap akan dibungkus ke dalam beg kertas. Akhirnya, proses yang terakhir ialah beliau akan menerima maklum balas daripada pelanggan tentang produk tersebut. Kaedah yang terakhir ialah persekitaran fizikal. Puan Iliana perlu memastikan persekitaran premis beliau sentiasa kelihatan bersih dan cantik. Beliau juga boleh menggunakan bekas makanan yang bertutup. Selain itu, beliau haruslah memastikan bekas-bekas perasa waffle sentiasa ditutup. Beliau juga hendaklah menyusun dan membersihkan tempat penyediaan makanan. Kesimpulannya, Puan Iliana perlu menerapkan kaedah pemasaran 7P iaitu melalui penerapan aspek harga, produk, promosi, tempat, orang, proses dan persekitaran fizikal bagi menepati objektif perniagaan dan prospek pasaran yang disasar. Di samping itu, ia juga dapat memperkukuhkan daya saing untuk terus berkembang dengan lebih maju. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.